Okay, so ketiga, hukum logaritma ini untuk kamu lah. Kalau sebelum ini indeks sebenarnya kebanyakan itu mungkin soalan lebih simple sikit. Lepas tu bila pergi kepada tu kamu pun banyak belajar punca kuasa 2 yang okay. Di sini dia tuliskan iyalah, tapi awak ingat macam ini ya. Katakan kita ada satu indeks, contohnya 4,2. Okey, 4,2 apa jawab? Halo. 4,2 apa jawapan dia? 16. Okey, 16. Okay. Apa yang cikgu tulis di sini ialah dia ada mana kita tulis dengan saiz besar, kemudian ada kuasa dia, okay, di mana memang kita akan tulis dengan lebih kecil dan terkandung di atas. Dan apa yang cikgu tulis di sini, ialah jawapan untuk indeks berkenaan. Ini ialah bentuk indeks. Kalau logaritma, maksudnya kita sebenarnya rearrange balik benda ini. Jadi macam ni. Kalau logaritma dia punya bentuk, okay, logaritma singkatan log. Okay. Dan untuk logaritma, ya, kita tak tulis besar macam indeks lah. Kita akan tulis kecil di sini. Kecil dan bawah sikit. Okay. So, satu cikgu boleh ubah. Okey, apa yang cikgu catat dalam peta ini ialah cara dia berubah. Dan ini akan dipekarkan dengan rumus. So, bolehlah kepada kamu macam mana kamu hafal. Tapi cikgu biasanya hafal dengan petua yang cikgu wujudkan. Asas tukar partner. Maksud saya macam ini. Okey, bila kita cakap asas, untuk indeks inilah tempat asas dia. Kalau untuk logaritma, ini tempat dia. Boleh? So, asas tetap asas. So, maksudnya kalau tadi asas kita 4, so bila waktu logaritma, dia asas tetap asas. Lepas tu, kedua, tukar partner. So, kalau kamu tengok sebelah sini, 4 partner dia ialah 2. Okay? So, sekarang cikgu tukar partner. Saya tak mau 2, saya nak 16. Partner lama itu cikgu hantar kepada, kalau cikgu tulis sebelah kiri, cikgu hantar ke kanan. So, 4 kuasa 2 sama dengan 16, cikgu boleh tulis dalam bentuk logaritma, jadi log asas 4, 16. So, dengan kita tahu hubungan ini saja, bila saya tanya soalan-soalan sebelah sini, okay, cikgu tanya apakah nilai X untuk ini, kita sudah boleh buat. Okay. So, kalau kamu tengok, okay, nak tanya kamu, untuk A, B, C, D, yang mana ialah indeks, yang mana ialah bentuk logaritma? Bentuk A ialah bentuk logaritma. Asas dia di mana? 5. 5 inilah. Boleh? Sorry. Inilah asas dia. Okey, yang B bentuk apa? Logaritma. C asasnya 9 lah ya. Kalau D logaritma ke indeks? Halo. C itu logaritma ke indeks? Logaritma. Logaritma. Asas dia? Asas 2. C. Dalam teka ke?
Asas dia berapa untuk C? C. 3. 3. Okey. Okey, untuk D itu bentuk logaritma ke bentuk indeks? Indeks. Bentuk indeks. Walaupun kita sebab kamu pernah faham kalau bentuk indeks dia macam ni. Kalau bentuk indeks dia ada satu nombor sebagai asas dia, itu tulis besar, kemudian ada kuasa tulis kecil di sebelah atas sama dengan jawapan dia. Kalau bentuk logaritma dia mula dengan log, dia punya asas pula tulis kecil di sebelah bawah. Kemudian ada nombor dia, ada jawapan dia. Itu bentuk logaritma. So soalan D ini walaupun kamu nampak log, tapi sebenarnya dia ikut ini. Dia ikut atas ini. Di mana asas dia ialah 2. Okay. Bila nak baca asas dia, kalau indeks kita baca nombor inilah. Kalau logaritma kita baca nombor ini. Boleh So itu yang cikgu highlight kuning-kuning itu semua asas dia. So nak jawab soalan jenis ini, cikgu tanya apakah nilai X? Apa yang kita buat ialah kejap. Saya tak nak bergerak. So untuk jawab soalan ini, apa yang perlu kita buat ialah kita setakat ubah bentuk dia, kita sudah boleh tahu jawapan. Kita cuba tengok A kita cuba tengok A. Kita pegang tu. Asas, sekarang dia ialah bentuk logaritma. So saya nak tukar dia kepada bentuk indeks. Bentuk indeks mesti ada satu nombor besar, kemudian ada kuasa dia, kemudian ada jawapan dia. Ya, ada jawapan dia. Sekarang cikgu isi. Asas tetap asas. Asas kita 5. So, ini ada tempat 1, 2, 3. Mana satu tempat saya sepatutnya isi 5? 1. Di tempat ini isilah 5. Boleh? Kalau kamu tengok waktu bentuk logaritma, bentuk nilai 5 ini partner dengan 25. So sekarang cikgu nak cari partner baru. Partner baru dia apa? X. So partner lama kita hantar ke sini. So akhirnya kita dapat 5 kuasa X sama dengan 25. So tanya kamu, 5 kuasa apa ialah 25? 2. So jawapan ini ialah 2. Boleh? Kita pergi B So untuk B So apakah partner 9 kena isi di mana? Asas kita 9. 1, 2, 3. 1. Di tempat 1. Mula-mula partner dia ialah X. Sekarang partner dia ialah 1/2. 1/2. So X cikgu letak di sini. So cikgu dapat 9 kuasa 1/2 sama dengan X. So kamu sudah belajar indeks. Apa maksudnya kuasa 1/2? Punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi 9? 3. 3. So kita dapatlah jawapan untuk X. Boleh? Awak nak tulis S sama dengan 3 pun boleh lah. Kalau tak biasa tengok dia di sebelah kiri soalan 3. So apa yang sepatutnya saya isi di petak pertama ini? 3. 3. Tempat kedua ini? -2. -2. Tempat ketiga tinggal X. lah. So pegang itu saja. Asas tetap asas, tukar partner.
So kita dapat 3 kuasa negatif 2 sama dengan X. 3 kuasa negatif 2 apa maksudnya? Apa maksudnya kuasa negatif? Awak belajar dalam indeks. 1 per Ya, 1/3 kuasa 2. So, nilai dia ialah 1/3 kuasa 2, 9. 9. Boleh? Simple aja. Okay, walaupun ini benda baru untuk kamu, tapi sebenarnya logaritma tak susah sangat. Okay? Dia punya pengiraan tak susah. Okay, soalan D. Kali ini cikgu bagi kamu bentuk indeks. Tapi kalau kamu tengok bentuk indeks ini, awak tak erti jawab. So, kita cuba ubah dia kepada bentuk logaritma. Kalau bentuk logaritma, dia mesti ada log. Lepas tu dia ada satu nombor kecil di sini. Kemudian adalah dia sama dengan sesuatu lah. Bentuk mesti macam ini. Okay? So, asas tetap asas. 1, 2, 3. So, asas 2 ini cikgu sepatutnya isi dalam bulatan yang mana satu? Asas 1. tetap. Disimpan. Sebab logaritma dia punya asas di kawasan ini. So, ini cikgu letak 2. So, apakah partner baru dia? X. X lah. Sebab partner lama di sini. So, kita hantar partner lama itu ke sebelah sini. So, kita dapat log 2X sama dengan log 25. Agaknya apa nilai X ini? 5. Okay. Ini ialah 5. Boleh faham? So, kamu kena ada pemikiran indeks macam mana tukar kepada logaritma, logaritma macam mana tukar kepada indeks. Okey, ini soalan cikgu bunyi cari nilai X. Tapi ada masanya saya malas nak tulis banyak, saya boleh cakap saja. Okey, cikgu akan tanya. Log 10 kuasa 1000. 10 kuasa. Log asas 10 untuk 1000. Cari nilai. Carikan nilai ini. Okay. So sebenarnya kita juga gunakan kemahiran yang sama. Kita buat ajalah, angkatlah ini sama dengan X kita. Nak sama dengan Y pun tak apa. Apa-apa huruf lah. Okay, so kita dapat satu bentuk logaritma. So kita nak ubah kepada bentuk indeks. Asas tetap asas. Apakah asas kamu? 10. Okay. Partner baru? X. Sama dengan 100. So 10 kuasa apa sama dengan 100? 2. So dapatlah jawapan. Walaupun kali ini cikgu tak kata dia sama dengan S, cikgu suruh cari nilai ini. So kamu boleh sendiri kata dia sama dengan S. So nanti bila awak dapat jawapan S itu maksudnya awak dapat jawapan dia lah. Okay, boleh faham? Okay, keluarkan kalkulator kamu. Keluarkan kalkulator saintifik kamu. Kamu jumpa tak log dalam kalkulator kamu? Jumpa. Okay, di atas pattern log itu dia ada satu indeks di situ kan? Apakah asas nombor indeks itu? Dalam kalkulator kamu. Dia warna dia tulis 10 kuasa X kan? So kamu kena faham di sini yang ada pada kalkulator kita, bila kamu tekan log, maksudnya ialah log 10. Log asas 10. Okay? So, kalau cikgu tanya soalan ini, soalan tadi, carikan log 10 100. Sebenarnya, cikgu tak akan keluar ini soalan yang terlalu senang lah. Tapi kalau cikgu keluar soalan ini, sebenarnya awak boleh pakai saja kalkulator, awak tekan saja log, lepas tu awak tekan 1000. Awak boleh cuba. Terus, 1000 ke tak? Cikgu salah tulis. Ini 1000 10 kuasa apa jadi 1000 3. Kuasa 3. 10 kuasa 3 jadi 1000. Okey. Salah tadi saling. So, kalau kamu nak buat log 1000, sebenarnya boleh terus tekan kalkulator aja. Log 1000. Dia boleh bagi jawapan 3 terus kepada kamu. Awak boleh cuba tekan. Testing dulu. Okey ke?
Okey, tapi kalkulator hanya untuk log 10 Okey, antara kamu ada tak siapa yang pakai kalkulator yang warna putih punya? Baru berapa orang? 6 orang saja. Kamu ada tak sesiapa yang pakai kalkulator putih? Kalau ada baru cikgu terangkan. Kalau tak ada cikgu tak terangkan. Ada tak kamu 6 orang ni? Sesiapa pakai kalkulator warna putih? Ini. Kalkulator ini warna putih. Ada orang pakai? Tak ada cikgu tak terangkan. Sebab kalkulator yang warna putih ini, dia tidak ada pattern LOG. Dia ada pattern LOG, apa dia? Petak hitam, petak macam ini. So, cara buat dia lain. Tapi memandangkan kamu tak ada orang ada kalkulator ini, cikgu tak terangkan lah ya. Nanti kepak awak keliru. So, kita hanya pegang kalkulator warna hitam. Kalkulator warna hitam tidak ada pattern ini, hanya ada pattern LOG. So, kamu faham bila dia kata LOG, itu maksudnya LOG asas 10. Okey, kita grow balik atas ini. Kamu tengok soalan A ini. LOG 525. Boleh tak tekan kalkulator? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bukan asas 10. Ya, sebab bukan asas 10 So, bila apa-apa soalan, kalau dua-dua itu ialah nombor, kamu kena tengok juga. Asas 10 saja kamu boleh tekan kalkulator. Kalau bukan asas 10, tak boleh tekan kalkulator. Tapi nanti kita akan belajar satu rumus untuk kita tukar asas dia lah. Buat sementara waktu, awak akan terima sebagai, kalau dia bukan asas 10, sorry, kalkulator tak boleh pakai. Okay ya? Okay, kita sambung lagi. Ada orang ke? Fatin kelas mana? Saya tak ingat. Nampak sains 1 tak ada Fatin kan? Okey, balik ke sini ya. Okay. Kalau waktu kita belajar indeks, kita ada dua indeks khas kan? Satu ialah A kuasa 1 sama dengan waktu indeks A. So sekarang kita cuba ubahkan indeks khas ini kepada bentuk logaritma. Log asas tetap asas. So apakah asas kamu? A. Partner baru? A. So akan sama dengan 1. 1. Okey, ini dia. Satu lagi ialah kita belajar A kuasa 0 sama dengan 1. Okey, tukar kepada bentuk logaritma. Asas tetap asas. So apa asas kamu? A. Partner baru? 1. Partner lama? 0. So di sini kita ada dua yang khas ya. Log AA sama dengan 1, log A1 sama dengan 0. Okey, itu yang tatanya dalam nota cikgu, dua logaritma khas. Okey. Logaritma khas yang pertama itu mengatakan kalau asas dengan partner baru itu adalah sama. Dua-dua ialah A. Cikgu enlarge sekejap. Ini kalau dua-dua itu, kalau ini A, ini juga A, maka jawapan dia ialah 1. Yang kedua pula mengatakan kalau apa di sini ialah 1, tak kisah apa asas kamu, nilai ini sentiasa 0. Dua logaritma khas ini datang daripada dua indeks khas. Tadi cikgu saya tunjuk kepada kamu. Boleh ya? Okey. So, jangan tekan dulu, fikir dulu. Kalau sekarang saya nak tekan kalkulator, log apa dia akan keluar 1? Kalau saya pakai kalkulator hitam ni. Saya tekan log apa akan jadi 1? 10. Log 10. Sebab ini asas 10. So, log 10. Bila saya tekan dalam kalkulator, log
Lepas tu saya tekan 10. Maksud saya cikgu sedang tekan log 10 lah. Itu sebabnya kenapa bila awak tekan log 10 jawapan dia ialah 1. Apa nombor yang sepatutnya saya letak di sini supaya jawapan keluar ialah 0? 1. 1 lah. Sebab pakai sifat yang kedua ini pula. Di asas 10. Sebenarnya tak kisah di asas 10 ke, di asas 5 ke, di asas 6 ke. Kalau nilai itu ialah 1, jawapan dia sentiasa 0. Ya. So, dari sini dia katakanlah Y sama dengan log AS ialah fungsi songsang pagi ini. Itu tarifan dia lah. Tapi kalau kamu tengok betul-betul apa yang dia tulis sini, itu ialah antara bentuk indeks dengan bentuk logalima. Tengok asas tetap asas. Okay, partner. Mula-mula partner dengan Y. Tapi sekarang bila bentuk logalima, dia partner dengan S. Mereka exchange partner. Okay, itu tarifan untuk logalima lah. Okay. Lepas itu, bila kita nak tulis sesuatu benda dalam logalima, okay, dia sebenarnya ada syarat ni. Dia ada syaratnya. Bukan semua bentuk indeks boleh tulis dalam bentuk logalima. Okay. Okay, dia bagi log AB. Okay, cuba tulis ini dalam bentuk indeks dulu. Asas tetap asas. Apakah asas kamu? A. Apakah ni partner baru? C. Okay, sama dengan B. Okay. Di sini kalau nak tulis dalam bentuk logalima, dia ada syaratnya. Okey. Dia syaratnya A mesti lebih besar daripada 0 dan tak sama dengan 1. Maksudnya sekarang kalau dalam waktu bentuk indeks, cikgu sebenarnya boleh tanya kamu ini. Boleh kan? Apa jawapan dia? Negatif 2 bila kuasa 3. Apa maksudnya negatif 2 kuasa 3? Negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. So, dapat jawapan negatif 8. Waktu indeks, awak boleh tulis macam ini. No problem, betul. Tapi bentuk indeks ini tidak boleh ditulis dalam bentuk logalima. Kamu tak boleh, cikgu, logalima, asas tetap asas, tukar partner. Tak boleh ditulis dalam bentuk ini. Bentuk indeks yang boleh ditukar kepada bentuk logalima, dia ada syaratnya. Dia punya asas, dia punya asas, iaitu tempat A dia, tempat A ini, dan dia punya B, partner baru dia, iaitu nombor ini, mesti penilai positif. Kalau penilai negatif, tidak boleh ubah dalam bentuk logalima. Itu yang awak kena faham sikit tempat A, tempat B, bila-bila masa dia tak boleh penilai negatif. Tapi C tak apa. C boleh penilai negatif. Contohnya contoh apa? Contohnya siapa boleh negatif? C boleh negatif. 10 kuasa negatif 2. Apa maksudnya 10 kuasa negatif 2? 1/10 kuasa 2. 10 kuasa 2. 1 per 10 kuasa 2 100. So, untuk indeks ini, cikgu boleh tulis dalam bentuk logalima. Sebab bila saya tulis dalam bentuk logalima, asas tetap asas. Apakah asas kamu? 10. 10. Partner baru? 1/100. 1/100. Dan dia sama dengan negatif 2. Nah, kali ini, kalau saya nak tulis dalam bentuk logalima macam ini, tak ada masalah. Sebab dia punya tarifan, hanya kawasan ini dan ini saja. Dua kawasan ini saja. Tak boleh penilai negatif. Yang belakang tu tak apa. Yang belakang ini penilai negatif, tak ada masalah. Ini boleh. Bahagian ini, dia penilai negatif tak apa. Sebab syarat hanya untuk A dan B. Dan syarat untuk A lagi besar. 1 pun tak boleh.
Satu pun tak boleh. Itu sebagai tarifan. Nah, biasanya bila kita nak pakai benda ini, soalan konsep lah. So mungkin dia boleh keluar satu soalan macam ini. Dia keluar satu soalan macam ini. Okay. Dia kata log A5 sama dengan B. Nyatakan sorry, terbalik. Kejap. Soalan saya, log 5 A sama dengan B. Dia kata nyatakan julat pagi A. So kalau kamu tengok A di sini. A di sini. So ikut tarifan lah, tempat ini mesti lebih besar daripada kosong. So dia tanya apakah julat bagi A? So julat bagi A ialah A mesti lebih besar daripada kosong. Ini yang biasanya kalau diuji sebagai soalan konsep. Satu lagi tempat yang dia mungkin uji kamu konsep ini ialah satu lagi tempat dia boleh uji kamu. Mungkin dia bagilah satu persamaan panjang tu, dalam ini mungkin ada log X. Tambahlah, tolaklah, darablah di sekelilingnya sama dengan apa. Lepas tu dia suruh awak selesaikan persamaan ini. So awak pun buatlah apa-apa ini kita belum belajar. Katakan awak suatu erti buat. Awak pun buatlah selesai awak dapat nilai X. Awak dapat nilai X. So kadang-kadang awak dapat nilai S ini ialah negatif 2 tak 4. Awak ada 2 jawapan. Tapi soalan bunyi dia cari nilai X. So mana satu jawapan saya kena abaikan? Negatif 2. 2. Sebab kalau kamu tengok dalam soalan, X letak di sini. Bila S letak di sini, awak kena faham apa-apa yang ada di situ, dia tak mungkin penilaian negatif. So, bila awak ada 2 jawapan, salah satu ialah negatif, jawapan ini kena diabaikan. Kita hanya ambil jawapan yang positif sahaja. Biasanya konsep ini di mana tempat A dan B tidak boleh penilaian mesti lebih besar daripada kosong, dia boleh uji di kawasan inilah. Satu ialah terus soalan konsep. Satu ialah bila awak dapat jawapan, ada sesiapa punya, bila dia buka suara ada bunyi. Ataupun memang semua orang dengar, komputer saya. Ada satu bunyi B di situ. Mungkin kamu cuba tutup nanti ya, tengok siapa pun. Ada orang buka mic, maksudnya saya sendiri. Kamu dengar satu suara bising tak? Nanti ya. Kurang sikit lah suara bising tu. Masih dengar suara saya? Dengar, teacher. Dengar. Tadi ada satu suara bising keluar daripada komputer saya. Saya ingat kamu punya. Okay. So ini A dan B mesti lebih daripada kosong. 2 mungkin Satu ialah soalan konsep, dia mungkin uji awak. Satu lagi ialah bila awak selesaikan persamaan itu dan awak dapat hasilnya bila awak dapat 2 jawapan. Awak dapat 2 jawapan. Tapi soalan bunyi kata cari nilai. Maksudnya sepatutnya hanya ada 1 jawapan. Tapi awak ada 2 jawapan. Kenapa ada 2 jawapan? Mungkin awak buat tengah-tengah jalan tu tiba-tiba keluar kuadratif. Selalu itu sebabnya. Awak ada 2 jawapan. Okay? Tapi soalan kata cari nilai. So, waktu itu awak berhati-hati. Cek balik. Antara 2 ini, mungkin salah satu kena diabaikan sebab sifat logaritma ini. 2 tempat itu tidak boleh penilai negatif. Tapi cikgu harap kamu bukan tengok saja, oh jawapan negatif terus buang. Sebab kadang-kala soalan dia macam ini. Okay, apa-apa. Lepas tu dia kata log 2 tolak. Okay, 2 tolak X.
apalah kira-kira. Okey, lepas tu kalau kamu pun buatlah awak punya, sekarang cikgu tak boleh tunjukkan ni sebab awak belum belajar. So awak pun buat benda-benda ni, lepas tu awak tapak. S sama dengan 1 dan 4. Tapi soalan kata cari nilai X. So macam mana? Dua-dua saya kena terima ke? Ataupun salah satu kena diabaikan? Mana? Kalau salah satu kena diabaikan, mana satu? Abaikan 1. Kenapa abaikan 1? Sebab apa yang kita belajar sebelum ini, okey, tempat ini tempat asas ini mesti positif dan tak boleh 1. Okey? Tempat B, tempat kedua ini, dia hanya tak boleh negatif. Dia boleh 1. Sekarang S tak letak di bawah pun. So kenapa tak boleh 1? Kenapa saya nak abaikan 1? 4. Abaikan 4. Kenapa? 4. Ya, 4. Sebab kalau 2 tolak 4 dapat negatif 2. Ya. Sebab kalau kamu tengok sekarang, keseluruh di dalam ini ialah 2 tolak S. So kalau 1 masuk ke dalam tak ada masalah sebab 2 tolak 1 masih positif. Tapi bila awak masukkan 4 ke dalam sini, kita ada masalah. 2 tolak 4 dia negatif 2. So untuk soalan ini saya terpaksa abaikan 4, saya ambil 1. Okay? So bila jawab soalan-soalan yang melibatkan logalima, kalau awak dapat lebih daripada 1 jawapan, jangan setakat tengok positif negatif macam tu saja. Tengok balik dia diletak di mana. Kadang-kadang awak kena kanti masuk baru nampak dengan jelas. Okay? So macam contoh soalan ni 1 dan 4. Okay? Yang kita kena abaikan ialah 4, bukan 1. Ataupun soalan yang sama. Awak kira-kira awak dapat X kamu ialah 2 dan negatif 2. Mana satu kena abaikan? Mana satu kena abaikan? 2. Kan negatif 2. 2. Ya. Kita kena abaikan 2. Negatif 2 okey sebab bila negatif 2 masuk ke dalam tu dia jadi 4. Ini tak boleh sebab kita masukkan dia sudah kosong. Padahal kita punya konsep dia mesti lebih besar daripada kosong. Kalau kosong pun dia tak nak terima. Negatif dan kosong dia tak nak terima. Dia mesti satu nombor positif. Boleh So hari ini cikgu ajar 2 benda. Satu ialah indeks macam mana ubah kepada logalima. Lepas tu logalima macam mana ubah kepada indeks. Okey. Lepas tu kamu kena tahu sifat yang ada untuk bila dia ada dalam bentuk logalima, awak kena hati-hati sifat yang ada. Kawasan asas dia dengan partner baru itu, dia tidak boleh penilai negatif. Even kosong pun tak boleh. Tapi waktu dia dalam bentuk indeks, tak kisah. Bila kita tulis sesuatu bentuk indeks, dia tak ada masalah. Dia boleh negatif. Mana satu tempat pun boleh penilai negatif. A boleh penilai negatif, C boleh penilai negatif, B boleh penilai negatif. Dia tak ada masalah. Contohnya cikgu bagi di sini. Tempat A negatif, tempat B negatif. Boleh. Indeks memang mungkin berlaku. Ataupun contoh ini awak nampak tempat B dia negatif. Tak ada masalah. Untuk bentuk indeks dia tak ada hak kan kita punya A, C, B itu mesti merupakan positif lah. Tapi waktu bentuk logalima dia ada syarat dia. Asas dia dengan ini cikgu panggil partner baru partner baru dia pun mesti positif. Okey Okey. So untuk logalima kita ada 4 hukum. Kalau indeks kita ada 3. Untuk logalima kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, hari ini cikgu tidak mengajar 3 ini. Ini cikgu akan ajar besok. Cikgu nak tengok yang keempat saja. Okey, macam tadi cikgu katakan, bila kita nak tekan kalkulator, dia mesti asas 10. Dia tak boleh asas lain. So, kalau sekarang cikgu tanya satu soalan, log 5, 25, apa nilai dia?
So kamu perlu macam tadilah. Kaedah pertama, kamu kena baca ini. Tukar dia kepada bentuk indeks. So kamu pun buat log 5, 25 sama dengan S. Asas tetap asas. Tukar partner. Ini tadi kita baru buat sama dengan 25. Dapatlah jawapan X sama dengan 2. Tapi ini untuk log 5, 25, okey. Kamu bayangkan, kalau sekarang cikgu bagi log 5, 20. Log 5, 20. Nanti ya cikgu cari tempat tulis. Okay. Kalau sekarang cikgu bagi log 5, 20. So kalau nak pakai kaedah macam tadi, apa ni banyak-banyak. Okey. Nak pakai cara macam tadi, kita akan buat log 5, 20 sama dengan X. Asas tetap asas. Tukar partner. Okey, soalannya ialah 5 kuasa X. Berapa ialah 20? 5 kuasa 2 sudah 25. 5 kuasa apa ialah 20? Siapa tahu? Kalau kamu tekan kalkulator, 5 kuasa 1, kamu dapat 5. Tapi bila kamu tekan 5 kuasa 2, dia sudah terlalu banyak, dia 25. So 5 kuasa apa ialah 20? Kita akan menghadapi masalah. So kita tak dapat selesai dengan kaedah ini. Okay? So itulah waktunya kita akan gunakan rumus logaritma yang keempat. Okey. Dan kita pergi tukar asas dia. Nak tukar kepada asas apa? Senang saja. Kalkulator boleh tekan asas apa? Kalkulator 10. So, apa yang kita buat? Kita ubah kepada asas 10. Kita pakai rumus ini. Okey, rumus ini maksudnya log 5, 25 saya, okey. Maksudnya kalau kamu banding dengan ini, maksudnya A kamu 5 lah. B kamu 25 lah. Tapi kalau kamu tengok sebelah kanan ini ada C kan. C itu ialah asas yang kamu nak bentuk. So kalau saya nak tekan kalkulator, saya akan pilih dia asas 10. Okay. So lepas tu asas kita tulis di bawah. Okay. Kalau kamu tengok A di sini. So saya tulis di sini 5. Yang nombor B ini cikgu tulis di atas. So 25 di sini. Okay, sekarang awak cuba tekan kalkulator. Log 25 bagi log 5. Tengok, boleh tak awak dapat 2 macam tadi? Boleh tak? Log 25 bagi log 5. Boleh dapat? Boleh. Boleh. Okey. So sekarang kita balik kepada log 5, 20 ini. Tadi kita nak pakai kaedah pertama ini tak boleh. Tak boleh. So kita nak pakai kaedah pertama tak boleh sebab 5 kuasa apa sama dengan 20 kita tak dapat fikirkan. So sekarang kita boleh pakai kaedah ini di mana saya ubah dia kepada asas 10. Kenapa nak tukar kepada asas 10? Semata-mata alasannya kalkulator boleh tekan asas 10. Itu saja sebabnya. Lihat, so kita masukkan, okey, asas kita letak, asas letak di sebelah bawah punya, yang nombor itu letak di atas. So sekarang awak boleh keluar kalkulator, awak tekan log 20 bagi log 5. So dapat jawapan 1.86 kalau saya pindahkan kepada 2 tempat perpuluhan. No wonder tadi kita tak boleh fikirkan. Sebab bila cikgu tanya awak,
5 kuasa apa sama dengan 20. Otak kita 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Sampai bila kita akan fikir 5 kuasa 1.86. Okay. So, waktu itu kita terpaksa gunakan rumus ini untuk dapat nilai dia. Dengan kata lain, bila sekarang orang bagi 1 logam 5 dan perlu awak cari nilai dia, okay, awak boleh cuba cara ini dulu, iaitu tukar kepada bentuk indeks. Tukar kepada bentuk indeks, lepas tu boleh baca. Tapi kalau awak pakai cara ini, tak jumpa jawapan. So, alternatif kedua yang ada pada awak gunakan rumus logam 5 yang keempat ini. Dan rumus ini memang dipekarkan dalam exam. So, taklah susah untuk kita. Sebab benda itu ada dalam peperiksaan. So, kamu cari rumus keempat itu, maka awak tukar dia kepada asas 10 sebab kalkulator boleh tekan asas 10. Kalau sekarang kalkulator boleh tekan asas 4, kita tukar kepada asas 4. Kalau kalkulator boleh tukar asas 5, saya tekan asas 5. Tapi kalau 5, saya tak payahlah, asalnya sudah 5. Itu sebabnya lah. So, kita gunakan rumus yang setia ada ini, kita tukar, maka kita boleh dapat jawapan dia. Di sini dia kata CC. Dia tak tulis 10-10 kan, dia tulis CC. Maksudnya dia sebenarnya bebas. Awak nak tukar kepada asas apa pun boleh. Tapi syaratnya kalau kata, okey, saya nak tukar kepada asas 10, maka atas 10, bawah pun mesti 10. Okey, sebab nanti ada masanya kita bukan nak tukar kepada asas 10. Dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin kata, soalan ini sesuai saya tukar kepada asas 2. Boleh, syaratnya atas jadi 2, bawah pun jadi 2. Okey, ini kita akan tengok besok. Ada masanya kita perlu tukar kepada asas lain, bukan asas 10. Sebab tujuan waktu itu tujuan kita bukan nak tekan kalkulator. Tapi kita masih boleh gunakan rumus ini untuk ubah asas sesuatu logam 5. Hanya untuk hari ini, kita hanya gunakan rumus ini untuk satu tujuan saja, iaitu nak cari nilai. Nak cari nilai, sebab nak tekan kalkulator. Tapi sebenarnya rumus keempat ni ada banyak kegunaan, Hanya hari ini cikgu tak boleh masuk lagi sebab cikgu belum ajar rumus 1, 2, 3 ini. Ini cikgu kena ajar dalam satu slot, 1 jam. Cakap sekejap tak boleh faham. Okay? So, ini apa yang cikgu ajar. Ubah antara indeks kepada logam 5 dan sebaliknya. Okay, lepas tu 2 logam 5 khas. Lepas tu sifat-sifat yang ada untuk logam 5. Tempat mana tak boleh negatif. Okay, kemudian satu lagi ialah kalau sekarang asas dia tak kena. Tapi saya nak asas sesuatu atas sebab-sebab tertentu. Contohnya ada sebab saya nak tekan kalkulator. So, awak boleh gunakan rumus keempat ini untuk ubah kepada asas yang kita nak. Okay, so latihan untuk hari ini ialah latihan 4.3. So, latihan 4.3 ini, kamu hanya buat soalan 1A sampai 1G. 1F, sorry. 1A sampai 1F. G dan H, cikgu belum ajar. So, kamu buat 1 sampai F. Lepas itu, kamu buat soalan 2. Okay? Dan untuk soalan 1A sampai F, awak ada 2 pilihan. Satu ialah awak ubah kepada bentuk indeks. Lepas tu awak perlu tengok apa jawapan dia. Kalau tak nak, cikgu bagi kebebasan, awak pun boleh pakai teknik tukar dia kepada asas 10, lepas tu tekan kalkulator aja. Boleh, Okey, soalan 2 ini, kerja kamu memang ambil ini. Ini bentuk apa? Bentuk logam 5 ke bentuk indeks? Bentuk logaritma. Bentuk logam 5. So, apa yang awak perlu buat ialah awak ubah ini kepada bentuk indeks. Lepas tu awak boleh jawab lah. Okay? So, ini latihan untuk hari ini 4.3. Latihan 4.3 pada muka surat 6. Soalan 1A sampai F. Dan soalan 2. Apa ini saya tahu?
Okay, ini dia soalan 1A sampai F dan soalan 2. Okay, kejap